Sebagai penutup cerita kita sementara ni, apakah asbab dia, bagaimanakah asbab dia membawa kau kepada Sungai Penchala? Okay, the asbab was bila aku end up after that job was taken pasal tak boleh lanjutkan the performing in the club semua, alhamdulillah. So I was stuck in a house yang ramai tokan-tokan dalam tu. Literally stuck in a house yang ramai tokan-tokan. Because aku musician, performer. So macam aku cakap kan, aku repeat balik, kita peminat ramai. Ada orang-orang insurance, ada orang-orang yang kilang kulit punya ni, ada orang-orang yang run this boutique, that boutique. Ni orang-orang yang live with the pleasures of the ni lah, apa saja big income they spend semua. Termasuk orang-orang yang dalam illegal business termasuk yang people dealing with drugs, narkotik. So rumah yang aku duduk dengan kawan-kawan musician, tapi dia jadi macam sarang orang yang datang because dia minat kau, dia lepak. For all you know, ada satu peristiwa aku tinggalkan rumah tu, 1 week after that aku just duduk balik dengan arwah mak aku, cakap tak apalah, I'm so sorry I've been staying out. Zaman tu kan mak aku bercakap, buat apa kau duduk rumah lain, duduk sini je kau kerja. Aku tak sedap because kita masa tu kerja kelab, balik gua pukul 3, pukul 4, kacau. Aku duduk lah dekat rumah bujang tu. So 1 week aku patah balik rumah tu, pintu pecah dalam tu, ramai tak ada, tinggal 2 orangnya. Rupanya kena ambush. I didn't even know they kept something in that house. Aku tak tahu. They kept like a pile of stock. And aku tak tahu sebelum tu ada tokan Thailand turun bawa pistol dalam stokin semua, aku tak tahu. After tu lepas tu baru aku tahu. Kau nampak tak kita cerita tadi, rahmat dan pemaaf pengampun ya Allah ni, I could have end up in jail for being in that house, for being with them. I could have been the one yang memang kena pukul dalam rumah tu, because zaman tu bila kau dah prime suspect, dia tahu benda ada, dia orang kalau pecah, sana dia panggil CNB, Central Narcotics Bureau Singapore. Dia kalau masuk, first thing dia akan pukul dulu. Dia pukul. So ada satu member aku yang badan muscular tu, kita panggil dia gunny dog. Dia ni pun tak involved in dalam tokan, tapi dia kena pukul. So aku tak ada. Aku tengok sampai-sampai pintu tu berlubang. Aku terkejut. So in fact before aku balik tu, aku ada satu peristiwa, aku baca Yasin dekat rumah tu malam tu lah. Baca Yasin sambil aku masa tu dah ingat macam aku nak mati. Aku tengok cermin before aku balik kan. So that was the reason why I went back to the house lah, to my mom's house a week before tu. Sebab aku dah start baca Yasin dan aku dah start nampak muka aku macam mayat masa tu. Tak tahu, memang Allah bagi gambaran tu, muka aku dah macam muka mayat. Dalam rumah tu aku rasa aku memang nak mati. Aku that feeling je. So aku feel like going somewhere, aku ajak kawan aku keluar pergi, aku ingat mati. Pergi sana, aku ingat mati. Just ingat mati tu masuk dalam kepala je. It keeps growing. So aku patah balik ke rumah mak aku dan aku cakap, aku nak pergi Kuala Lumpur lah. I don't know for what, but I just want to go somewhere just to, because the longer I stay here, I can never get detached from my friends. And aku, because in the club scene at that time, a lot of people knew me, and then aku takkan boleh keluar daripada kelompok-kelompok tu. So aku keluar, dan keluar sebelum aku tu aku get a bit of reading about Sungai Penchala ni. That's why aku pergi sedar diri lah. Reading je, true reading je, bukan ada orang tak ada. Because dekat rumah arwah mak tu ada masjid Mujahidin dia panggil. So di situ ada youth wing. I grew up in that mosque juga. Kan aku cakap aku ada bagian aku ngaji apa semua. So aku memang quite close to the mosque. So diorang ada bagi leaflet tentang Sungai Penchala ni. Aku tengok, menarik. So aku tengok, okay lah, aku just nekat tengok dia punya lifestyle macam tu kan. Nekat lah. Aku tengok ada bahagian kebudayaan je, maybe I can contribute. Aku pun dah niat maybe I can contribute here. Aku pergilah. So pergi after the first year tu yang terus Cik Wahab bagi tahu aku, why don't you get involved with the recording, since kau dah ada pengalaman apa semua kan. That's how I started lah. This was back in 1988, di mana paras rupa yang sedemikian rupa itu bukanlah popular. Orang berserban, orang berjubah. Oh, ketika tu yes. Ya. Ketika tu
they were community yang memang dia ada pros and cons. Ada orang suka dan ada orang terlalu benci. Yang suka terlalu suka. And then wanita-wanita yang berpurdah apa semua kan. Kalau sekarang dah tak ada hal lah. Semua orang pakai purdah sekarang ni. Semua orang pakai purdah. Dah jadi condition kau kena pakai nikab ni penutup nikab kena pakai. Dulu tak. Dulu sampai orang bawa kata hatu kom-kom lah kan. Zaman-zaman tu lah. Those were the days lah. Even before COVID pun orang bernikab berjalan-jalan di shopping mall dan sebagainya. Time 88 look cannot see and it will be very very strange. It will be very strange and orang akan ada rasa double standard. Sekarang dah biasa. Benda biasa itu. Benda airports, any cities, jadi dah biasa dah sekarang ni. I remember back then orang yang bernikab dia akan jalan 2-3 orang. Dia pergi daripada point A to point B. Dia tak stop mana-mana. Tak ada belega. Zaman tu lain, zaman tu sangat lain. And then you punya keberanian untuk serah diri pergi ke tempat yang macam tu, I find it so amazing. Bukan semua orang boleh berfikiran macam tu. Yalah, because I think also because of that lah yang bebanan tadi tu aku bila aku dah ingat mati yang 1987 ni peristiwa yang aku tengok cermin dan semua tu, aku baca Yasin, aku ingat mati tak boleh lupa tu. For 2 weeks non stop. Ingat mati memang aku it's also benda yang dah aku buat. I was performing in the club, so benda-benda piling up, you know, all those perasaan guilt tu dah pile up because you saw right in front of faces what happened to these people. Kau nampak depan muka. I witnessed most of the fights. When we were performing, people fighting. After our performance, people fight. During a break time, people fight. Habis kita kerja pukul 3, orang bergaduh kat luar. So kita selalu nampak benda-benda ni. Of course, we were not the only band, but at that time we were the teenage band, so we were the kata orang favourite budak-budak yang talented. Kita pun suka kalau tengok budak-budak talented, kita suka lah kan. So kita ni memang fanbase agak besar lah di kalangan itulah, di kalangan those orang-orang yang always frequent the club circuit apa semua lah. So we were quite known then lah. 84 lah, quite known. Sampai sekarang kau jumpa pegawai Singapore ada juga keluar perkataan tu. Six surgery macam tu. So masa tu memanglah yalah those days. Thank you so much for your time, for your story. InsyaAllah. I'm sure cerita-cerita ni bukanlah nak mengglorify kan balik benda-benda yang sejarah hitam. Tapi I think ramai lagi orang akan melihat dan mendengarnya sebagai satu sejarah yang membawa pengalaman yang positif lah, yang boleh dibawa sebagai satu nasihat. I don't know how to put it, but I'm sure there will be a lot of positivity listening to your story. InsyaAllah lah. Just that is what I believe. Music can do so much and can do so much, like dia boleh jadi fatal in the formula, in perspective of that lah. It becomes when it's mixed with all those together, dia jadi. Tapi kalau kau bawa ke arah baik, dia jadi baik lah. So it's all macam pisau atas tangan kita lah. Nak potong daging ke nak potong orang. Kan? Actually atas kita lah. Tapi yelah, aku syukur walaupun sesalan, tapi syukur pasal aku diperkenalkan dengan dunia tu. If I don't know at all, if I'm not too naive, aku takut aku lambat masuk dunia tu pula lagi problem, Nasib baik aku masuk awal. So maksudnya at the age of 21 I realised that everything is tak boleh macam ni, tak boleh ni. Life macam ni tak boleh. It will take me the longest time. I cannot imagine how long it will take me through kan. Tapi alhamdulillah lah, I'm 55, so like kau bayangkanlah tolak 21 tahun tu, kalaulah aku tak jumpa jalan tu dulu, ditakdirkan aku jumpa kemudian, problem juga. Bila kau tak berapa rasa bersalah, kau akan ada comfort zone, kau ingat kau okay, itu problem juga. So bila ada something yang memang dia tersimpan dalam kau punya history, mudah-mudahan Allah telah maafkan. Sebab kalau tak maaf, that means dalam buku ada lagi bro. Kan. So kalau ada lagi, that means
benda tu akan haunt kau tau. Kau akan rasa bersalah because you actually can see the faces yang muka kena pecah yang apa, you can see, you can actually see those kan. So memang ialah alhamdulillah didedahkan supaya aku tahu betapa bahaya dan buruknya, supaya aku tahu kalau ada orang-orang yang ke arah tu aku boleh bagi my first advice not to proceed with that sort of lifestyle lah. At 21, you discovered this life, this hidayah, apa kita panggil ke? Hidayah. Satu benda pasal kehidupan ni dia sebenarnya marathon. Marathon, correct. Larian jarak jauh dan kunci utama dia, perkara yang paling penting dalam larian jarak jauh ni, istiqamah tu. That is so difficult. It's so difficult. Ada orang yang melalui hidup yang dia sampai umur mungkin 40. Lepas tu dia discovered hidayah. Dia mengamal dengannya, dia istiqamah pada satu peringkat yang pendek dan dia pun pergi. That is bonus lah. Ada orang yang mendapat hidayah awal tetapi mereka akan mengharungi hidup selama 70 tahun lagi. Istiqamah dia panjang. Dan ada orang yang kecundang. Saya kenal beberapa orang yang kecundang, termasuk tukang yang bercakap ni. Tak adalah kecundang. Selagi boleh bercakap, selagi itu ada harapan besar lah, insyaAllah. Dan saya tengok orang yang istiqamah, apa kali yang orang buat pun adalah satu orang yang real lah. Istiqamah is not easy bro. We've been through that path yang kata nak istiqamah ni bukan senang. Sebab itu orang selalu cakap boleh orang cerita kisah wali-wali lah kan. Sebenarnya karamah yang paling hebat ialah istiqamah. Karamah paling hebat. Bukan benda yang magic apa tak. Because itu granted as when as needed, as when as is basis. Bukan something yang engkau fully equipped with it all the time. Benda mukjizat pada Nabi pun benda yang apabila ada keperluan Allah bagi boleh turun. Istiqamah paling susah. Because istiqamah is something yang memang of course dengan izin Allah juga tak boleh and because he wants you, that means he wants you there all the time. So orang tak boleh istiqamah ni pun kita bimbang pasal adakah sebab Allah tak nak pandang aku lagi ke, Allah tak nak jumpa lagi aku ke kan. Orang tengok istiqamah ni memang kita kena cemburu pasal dia orang dapat special attention lah. Bukan senang bro kan. I like to see you all the time. You stay here do my work office contoh lah kan. Memang kau suka tengok muka dia. Tapi kalau kau tak istiqamah, kita tak dapat istiqamah, it's like macam lantak kau lah kan. Kan itu aku ini kita kena ada zon bimbang tu lah. Betul. Zon bimbang Setiap amalan yang kita lakukan, peringkat awal dia, manis dia sedap sangat. Betul. I would imagine orang yang into drugs pun sama. Kali pertama dia dapat drugs, tinggi. Lepas tu dia punya next one tu dia chase the dragon tu kan. Kenapa dia tak manis macam the first one? Jom kita try lagi, tinggikan dosage dia lagi ke apa, to get the first one. Setiap amalan pun macam tu kan. Betul. Dia ada test dia. Lama kelamaan amalan tu dah kenapa dia tak steam macam jemu. Dia ada ujian dia, memang betul. Ujian jemu. Ujian jemu. Itu ujian jemu yang stumble block selalu yang susah orang nak lepas pasal of course ujian jemu datang first syaitan dululah. Dia bagi dia perkataan jemu tu pasal or else mana mungkin orang yang tenggelam dalam lautan cinta dengan Allah ni dan istiqamah dia boleh rasa jemu. Sebenarnya tak agak mustahil tetapi boleh apabila syaitan yang datang and take place. So itu memang the next level of after awal-awal buat istiqamah itu yang paling susah sebenarnya. Paling susah sebab itu ulama cakap karamah paling besar ialah istiqamah. Susah nak istiqamah ni. Where I was going just now, I think we came from the same era. Zaman yang sama. Zaman 88 tu adalah zaman betul-betul kebangkitan Islam yang sekarang setelah Islamic Revolution, setelah Mujahidin punya, dan berpuluh tahun selepas dua orang yang paling utama, satu Hassan al-Banna, Ikhwan Muslimin yang membawa golongan-golongan muda punya ni, dan seorang lagi adalah Maulana Ilyas yang gerakkan tabligh ni di India. Dan zaman era kita tu 80-an tu
a new phase, PHASE, of understanding Islam secara budayanya. Dan kita baru nampak satu jenis Islam baru, Islam yang berserban, Islam yang berjanggut, Islam yang di pop culture juga sebenarnya. For lack of a better word. We came from that era. Kita tercari-cari maksud hidup dan kita jumpa orang-orang yang macam tu. Yang satu yang baru dalam kehidupan kita pada masa tu. Dan saya nak skip pada zaman sekarang. Dan zaman sekarang, perkara hijrah ni perkara yang orang dah lumrah dah. Orang dah dah take for granted lah. Dulu macam saya cakap tadi, bernikap dulu you don't get to see orang bernikap jalan-jalan dekat shopping complex. Sekarang biasa you don't get to see orang berkopiah pun berjalan di masuk panggung wayang. Sekarang biasa. Aku pernah nampak grup orang Brunei pakai kopiah masuk club. Favorite band dia. That was in early 2000. Bila aku revisit aku punya friend yang masih lagi, kadang-kadang aku balik-balik aku just visit them. Satu grup bini pakai tudung tapi dia minat. Masa aku dah ada orang masuk dalam kelab. Ya betul dah ada. Aku nampak kat mana tu. Dan orang yang datang daripada era kita tengok kita masih goyak, kita macam tak kena kan. So ramai orang yang melalui penghijrahan dia sekarang tu, especially dengan social media ni lagi, dengan posting diorang. Saya punya nak cakap ialah jaga baik-baik. Korang hanya menempuh zaman manis tu je. Nanti zaman jemu tu akan sampai. Betul. Dan yang paling takut tu zaman dan jemu. Social media engkau yang hebat tu semua akan mengekori engkau lagi. You will not be forgotten. Apa yang kita bodoh-bodoh kita buat zaman dulu hilang dah, tak terakam, orang tak tahu. Betul. Kan? Sebenarnya rahsianya adalah kita ada banyak persamaan sebenarnya. Yelah. So aku kena interview kau pula. Tak tahu. Tu kasih. Oh my goodness bang. Thank you so much. Thank you for I think this is a beautiful moment lah. At least when you ask me when you started the conversation, at least kita ada wavelength lah pasal apa, same era. It cannot be macam budak umur 30 tahun nanti tanya dia tak tahu nak register tu kat mana kan. The conversation tu dia tak tahu nak ni. So at least you understand. Alhamdulillah lah kan. Saya punya pengalaman yang antara yang saya recall sekali, paling kuat sekali kan, saya jumpa satu orang ni. Dia masuk kat masjid dengan pakaian dia yang pelik. Kita budak bandar. Kita budak bandar, kita budak duren apa semua tu. Dia berdiri kat depan tu, dia cakap, tuan-tuan, saya tak ingat macam mana lebih kurang, tuan-tuan, sebenarnya kami datang sini bukan kami datang, kami dihantar, Allah hantar kami. So ini back in the 80s, back 80-an, you dengar statement yang macam ni kan, macam oh my god, apa kau ni, siapa kau ni, Allah hantar kau. Sekarang biasa. Sekarang perkataan Allah bagi, Allah hantar, biasalah. Ya. Itu semua skrip tabligh kan? Skrip tabligh will directly say kan, ini Allah hantar, Allah bagi, Allah juga, Allah suka kan? Sekarang jadi biasa benda ni. Alhamdulillah. Saya pernah sampai beberapa kali tabligh Pencala. Oh Pencala. Okay. Those days those days. Duduk tengah panas semua tu kan. Saya pernah sampai. Tahun bila tu? 89. Oh yalah, 90. Okay, I was still there those days. Zaman-zaman aku tak aktif lah kat sana. Masa tu. Kalau kau stick lama sikit, kau dah buat lirik nasyid lagi. Kalau kau sabar sikit, dah buat lirik nasyid dah. Kecil. Ya, okay, bye. Sorry bang. Tak apa, no worries man. Okay, jom. Pam. Ultimate in the house. Yes, bruv. Apa khabar, brother? Alhamdulillah, bro. Sihat. Alhamdulillah. Thank you for being here. It's a pleasure. Appreciate it so much.